Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan atas jemputan yang sangat berukhuwah ini. Alhamdulillah. Dan ini adalah perkongsian saya kali kedua. Ini kali yang kedua setelah saya pulang daripada umrah. Sekali kedua. Alhamdulillah. Baik, ibu yang mulia dirahmati Allah. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur pada Allah. Saya baru saja seminggu lah, dah seminggu habis kuarantin, balik daripada umrah. Alhamdulillah. Dan apa yang saya nak share dengan ibu-ibu sekalian, nak ceritanya, hari tu saya berjaya menjejak saya punya guru Al-Quran saya. Guru Al-Quran saya tu orang Syria, orang Arab lah. Nama dia Dr. Khadijah Al-Hind. Dia pernah datang Malaysia, ambil PhD matematik. Dia hafizah Quran tapi ambil PhD matematik. Jadi masa dia datang Malaysia ni, saya dapatlah ambil kesempatan ni untuk tasmih Al-Quran sampai khatam dengan dia. Alhamdulillah. And then kemudian dia hijrah pergi ke Saudi, di universiti di sana. Nama tempat tu Dammam. Dammam ni penghujung Saudi, sempadan Saudi dengan Bahrain. Jadi Alhamdulillah hampir 7 tahun, 6 tahun lebih kami tak jumpa. Alhamdulillah hari tu daripada Madinah, saya naik flight, pergilah menjejak guru Al-Quran saya. Alhamdulillah. Satu perkara yang saya rasa Quran ni, kalau kita ni bersahabat kerana Al-Quran, Allah lah yang akan menaut dan mengikat hati-hati kita. Kalau bersahabat saja-saja, sahabat, ukhuwah, sahabat Alhamdulillah. Tapi kalau ukhuwah ni kerana Al-Quran, dia ikatan dia lain. Macam tu juga macam saya dengan sahabat-sahabat saya masa di Darul Quran, masa kita orang belajar Quran. Jadi ikatan dia tu, dia disebut dalam doa. Ukhuwah tu tak nampak selalu jauh tapi dekat di hati dan disebut dalam doa, kan? Ya Allah, satukan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadi Alhamdulillah. Jadi ibu yang mulia, saya ucapkan tahniah sebab ada grup-grup mengaji seperti ini yang boleh menautkan hati kita, yang mana kita bukan sahaja yang pertama dapat syafaat daripada Al-Quran. Syafaat di Quran. Quran ni ada syafaat. Dan yang kedua, kita dapat syafaat sahabat. Syafaat sahabat. Ini yang mahal ni. Jadi bersahabat kerana Al-Quran, insya-Allah Allah lah yang menautkan hati kita. Alhamdulillah. Jadi ibu yang mulia yang dirahmati Allah, kita nak bincang tentang apa? Ibu boleh boleh je nak nyampuk-nyampuk. Kita buatlah macam forum-forum sikit supaya tidaklah menjadi kaku sangat dalam Google Meet ni. Buatlah. Kalau ibu nak tanya, kadang-kadang pertanyaan itulah yang menjadi poin kita. Saya buka soalan yang pertama. Silakan. Ibu-ibu sekalian, silakan. Siapa yang bertanya? Puan Rohayu? Saya cuma nak cakap saya suka ustazah. Sayang ustazah. Masya-Allah, Alhamdulillah. Doakan saya, Alhamdulillah. Saya pun sayang semua, Alhamdulillah. Ustazah pun doakan saya. Ya, insya-Allah. Sahabat Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Puan Zarina. Saya daripada Selangor Ustazah. Okey, macam ni. Selangor di mana? Saya dekat Kelang. Kelang mana? Meru Kapar? Meru. Meru. Okey, baik. Yes. Okey Ustazah, macam ni. Bercerita berkenaan dengan Quran ni, kita selalu mungkin ada sebahagian daripada kita ni memang membaca Al-Quran, tetapi masalahnya ialah human being Ustazah. Dia punya bacaan dia tu mungkin kita tak dapat makna dia, kita tak faham apa yang kita baca. Tapi macam mana, adakah kita membaca Al-Quran tu macam mana nak cakap kita tak memahami Al-Quran tetapi kita membacanya. Jadi macam roh dia tu tak ada tau. Macam mana tu Ustazah? Okey, soalan dia sangat bagus. Sangat bagus. Okey. Ibu yang mulia,
Quran ni subhanallah, hari tu saya jumpa guru saya tu, ada satu amanah yang disampaikan pada saya, dia pesan pada saya. Guru saya tu lebih muda pada saya umur dia 38 tahun. Dia lagi muda pada saya. Tapi saya muliakan dia sebab dia adalah guru saya. Dia cakap, jangan berhenti daripada menjadi seorang murid. Ada kaitan kenapa saya nak jawab dengan soalan yang Puan siapa tadi? Puan Aida siapa? Yang tanya tadi daripada Meru Zaurina. Zaurina. Dia kata jangan berhenti daripada menjadi seorang murid. Okay, fine. Sekarang ni Al-Quran semua soalan ni adalah kita baca dan tak faham, feel dia tak sampai. Betul? Baca tak faham, feel dia tak sampai. Okay, ibu sekalian dirahmati Allah. Satu perkara yang kita kena faham. Quran ni adalah mukjizat. Dia bukan Zabur. Dia bukan Taurat. Dan dia bukan Injil. Dia adalah Al-Quranul Karim. Okay? Barang siapa yang membaca Al-Quran, Nabi kata, wala taqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim dapat 10. La. Nabi kata, aku tak cakap alif lam mim harf. Walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Maksud dia kat sini, siapa baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Dihitung satu persatu huruf-huruf itu untuk dapat 10 hasanah. Okey, soalan tadi, kita baca dan tak faham. Okey, ini mukjizatnya Al-Quran. Ini mukjizatnya Al-Quran. Yang pertama, melihatnya saja, belum baca, dah dapat pahala. Buka Quran, tengok. Buka Quran lah, tak sempat nak baca. Aku nak baca, tetamu sampai. Baru tengok Quran. Ibu-ibu baru nak baca. Buka sahaja melihat, belum baca, dah dapat pahala. Kalau baca, lagi dapat pahala. Kemudian baca Quran, belum faham makna, dah dapat pahala, apatah lagi faham makna. Dah faham makna, bertadabbur pula, ambil iktibar daripada Al-Quran, lebih lagi dapat pahala. Belum memperjuangkannya. Memperjuangkannya dah dapat pahala, apatah lagi beramal dengannya. Ibu-ibu nampak tak Jadi persoalan kata kita ni baca tak faham, dapat pahala ke? Feel sampai ke? Tak dapat rasa. Zuk tu artinya nikmat. Zuk tu tak rasa okey ke? Jawapannya ibu-ibu, okey. Okey. Tapi janganlah berhenti daripada menjadi seorang murid. Kena niat belajar lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jadi kalau baca tak faham, tak apa, baca je. Walau tak faham. Sebab yang kita baca ni Quran, bukan kitab Taurat, bukan Zabur. Hatta Nabi Daud alaihi salam sendiri nanti di akhirat, dia minta baca Quran. Subhanallah. Jadi soalan Puan Zaurina tadi, jawapannya tak apa, tak faham, tak apa, baca. Tengok dapat pahala, belum baca, apatah lagi kalau baca. Baca dapat pahala, belum faham, apatah lagi kalau faham. Faham dapat pahala, belum beramal dengannya. Beramal dengannya dapat pahala, apatah lagi memperjuangkannya. Masya Allah. Itu bezanya Quran, ibu-ibu sekalian, dengan kitab-kitab yang lain. Okay? Jadi siapa yang baca tapi tak faham, rasa bersalah, tak perlu rasa bersalah. Teruskan. Sebab membacanya saja mendapat rahmat. Okay? Baca je, belum faham dah dapat rahmat. Kalau faham, Masya Allah. Okay? Ibu-ibu bayangkan, kita kadang-kadang buka Quran, kadang orang perempuan buka Quran malam sebelum tidur, tiba-tiba suami panggil. Suami panggil, ya marilah tidur, dah lah tu. Baru buka Quran. Ni yang nak kita nak baca Al-Mulk ni. Nak baca Al-Mulk, suami panggil. Macam mana? Jadi ibu yang mulia dirahmati Allah, kita pun tutup Quran balik sebab kita faham meletakkan amalan. Kita faham letak amal. Kita nak baca Al-Mulk ni sunat. Yang suami panggil tu wajib, kakak-kakak. Yang suami panggil tu wajib, kita pun tutup Quran. Yang buka Quran tengok dengan niat nak baca tadi tu, nak baca Al-Mulk satu surah tu, walaupun tak sempat baca sebab kita pergi pada suami panggil, Masya Allah, pahalanya tetap kita dapat. Ibu-ibu sekalian, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ni satu pesanan saya.
berhati-hati dalam meletak amal. Ni kadang-kadang ibu-ibu dah syok sangat baca Quran, dah syok sangat belajar Quran, dah tak tahu nak beza yang mana wajib dan yang mana sunat. Cik-cik sekalian kena hati-hati, ibu-ibu sekalian kena hati-hati, mbah-mbah kena hati-hati. Makin jadi mbah, makin dia tidur asing dengan wong lanang dengan tidur asing dengan wong lanang dengan alasan nak baca Quran, nak buat bekal untuk masuk kubur. Kan? Kena berhati-hati, jangan salah faham. Atuk tu nampak je gigi rongak apa semua, tapi dia ada power untuk menentukan syurga dan neraka kita. Walaupun ibu-ibu sekalian, acik-acik sekalian baca Quran 1 bulan boleh khatam 1 kali. Tapi rupanya suami tu tak puas hati dengan ibu-ibu sekalian. Nama dia sia-sia ibu-ibu. Maka berhati-hati dalam meletak amal. Kena faham yang mana satu penting. Tengah baca Quran, suami panggil, tinggalkan Quran tu. Okay? Sebab apa? Orang perempuan ni dia ada time, dia punya kita panggil nafsu beramal. Ibu, hati-hati nafsu beramal. Tahu nafsu beramal? Kita rasa baik kot. Kita rajin baca Quran, nak baca lagi. Suami meleleh Haliu, tunggu manalah bini aku tak sampai-sampai ni. Suami panggil, kakak-kakak ni kata, astaghfirullahalazim, sudahlah bang buat kerja bodoh bang. Ni Quran ni baca, Allahu Akbar, buat bekalan kubur. Kan? Kita salah faham dalam meletak amal, kita sibuk bernafsu dalam beramal dan salah letak. Ini ibu kena hati-hati, orang perempuan kadang-kadang dia bernafsu dalam amal. Dia tak salah, suka beramal tak salah. Tapi terlampau bernafsu dalam beramal sehingga tidak ada, kita panggil, sehingga dia menjadi orang yang melampau-lampau. Ibu kena hati-hati melampau macam mana. Contoh kadang-kadang ibu, ini pernah terjadi, ibu-ibu kadang-kadang dah pencen dia kata, aku ni dah tak lama dah, mati bila-bila lah. Covid pun datang ni, kita tak tahu tentang besok kita mati. Kita pun sibuk beramal lagi dan lagi. Ini bagi yang ada suami Sampai kan kadang-kadang ada yang sanggup tidur asing ibu. Tidur asing dengan suami sebab dia bernafsu untuk beramal. Itu bukan amal soleh, itu nafsu amal nama dia. Maka ibu berhati-hati. Abang nak balik sini tau. Kita baca Quran, kita nak mati dah abang. Baik kita baca Quran banyak-banyak abang. Suami malas nak gaduh. Dia kata, baiklah. Saya dah siapkan dah abang sejadah tebal 10 inci. Quran ada kat situ, besar Quran saya letak. Abang tasbih ada 1000 butir, ada 1 kilometer tasbih tu abang bacalah, zikirlah Kita tak salah lagi, kita beramal aja lah. Suami ikut, tidurlah asing. Tidur asing. Ibu-ibu niat untuk menempah syurga. Rupa-rupanya ibu-ibu sedang menempah neraka Allah. Kena hati-hati. Hati-hati. Kena banyak minta ampun dengan suami ni. Kadang-kadang suami pun kena minta izin dengan isteri. Yang boleh tak malam ni yang? Ni tak ada orang lelaki, semua perempuan ni dalam ni Kan? Ada lelaki ke? Tak ada Okey. Kadang-kadang dunia dah terbalik, terlampau powernya isteri sampai suami kena minta izin. Boleh ke malam ni sayang? Boleh ke sayang malam ni sayang? Tak nak Abang ni kali kalau nak 3 hari baru bagi tahu. Astaghfirullah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu nak syurga kan? Baca Quran banyak, pergi kuliah rajin. Tapi rupanya malam-malam menempah neraka. Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu dalam hadis sahih, barang siapa suami dia minta dia layani, tapi dia tak nak layan suami dia dan suami dia tidak redha pada dia, Allah turunkan malaikat untuk laknat dia. Sampai hatta al-fajar, sampai waktu subuh. Pernah ibu-ibu pergi kuliah, pernah ibu-ibu pergi grup Quran, khatam Quran sebulan sekali, khatam Quran lagi dan lagi, pernah buat peluk kuning, tapi rupanya kita sedang menempah neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati ibu-ibu yang ada suami, acik-acik yang tak ada suami, dan yang dah tak ada suami, dah seorang tu bacalah Quran sampai pagi pun tak ada masalah. Ni yang ada suami Okey, ada soalan ni ibu-ibu? Ibu ada soalan? Silakan. Ustazah, biar saya lah yang bertanya. Silakan Hajiah. Okey, sebagai pengusaha sebuah rumah ngaji, fungsi kita adalah untuk
membudayakan Al-Quran. Betul. Tetapi kadang-kadang dalam usaha kami tu untuk mendapatkan pelajar yang betul-betul istiqamah tu sangat sukar, sangat mencabar. Betul. Jadi boleh tak Ustazah bukakan minda kita sebagai seorang wanita muslimah, membukakan hati kita bagaimana kita untuk mencintai Al-Quran, untuk mensebatikan Al-Quran itu dalam jiwa dan diri kita dan Betul. kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Bagus soalannya Ibu dan tahniah saya ucapkan pada mereka yang mengusahakan rumah-rumah ngaji, rumah-rumah Al-Quran. Baik. Tentang yang buka kelas-kelas Al-Quran ni, Masya Allah, sesungguhnya ini adalah kerja dakwah yang sangat besar, Masya Allah. Cuma kita buka kelas Quran ni, kita jangan mengharapkan yang besar-besar, murid yang ramai-ramai. Apatah lagi, kelas kita ni kelas perempuan. Kita tak boleh nak rasa, okay, kita buat kelas ni semua orang mesti datang, tak boleh tak hadir. Semua kena. Kita kena faham, kita punya pelajar-pelajar ni adalah ibu-ibu dan juga isteri-isteri orang yang banyak komitmen, yang mana komitmen dia juga akan dipersoalkan oleh Allah sebagai satu amanah juga. Okey, saya ingat lagi pesanan guru saya. Kalau kita buka kelas Quran ni, yang datang seorang kita ajar, datang ramai pun kita ajar. Bukanlah keberjayaan satu kelas itu dengan ramainya anak muridnya. Bukannya keberkesanan kuliah itu dengan ramainya followers dia. Tidak. Tapi sebenarnya Allah nak tengok apa usaha kita untuk memperjuangkan kelas-kelas Al-Quran ni. Walaupun yang datang 2 orang, tak apalah, jangan marah orang. Tak apalah, ini yang Allah pilih untuk hadir untuk kelas Quran ni. Kan? Sebab kadang-kadang ibu-ibu ni masing-masing ada komitmen. Dan kalaulah suami dia tak bagi datang, awak, saya cuti ni, awak tak payah lagi kelas ngaji. Awak picit lah kaki saya, tak payah lagi kelas ngaji. Alamak, teman dia abang kat rumah, dia tak ada pergi. Sebab suami dia tak izin. Ini tu kita faham sangat. Dan alangkah indahnya, kalau ibu-ibu ni semua, kalau suami-suami mereka semua faham, sepatutnya yang kena ajar kita belajar mengaji adalah suami-suami semua. Sepatutnya. Kalau dia tak mampu nak mengajar, dia kena subkan kerja ini, amanah ni. Dia kena subkan kerja ini kepada guru-guru Al-Quran. Sebab nanti Allah akan tanya dia, bini kau dah kahwin dengan dia 40 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang dia baca Fatihah tak betul. Sampai sekarang dia baca Fatihah tak betul. So, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sebenarnya sangat bersyukur kalau ada rumah-rumah mengaji seperti ini yang tolong langsaikan tugas dan juga amanah daripada Allah untuk mengajar isterinya. Sebenarnya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Allah, kalau boleh saya nak share satu perkara. Guru saya nama dia Syekh Fahmi Zamzam, Allah yarham, dah meninggal dah. Guru tu ulama besar di Nusantara. Dia cakap, kita ni semua, kita kena belajar untuk pasang niat banyak-banyak. Ibu-ibu, pasang niat tu banyak-banyak. Contoh, kita nak pergi belajar Quran. Pertama, niat, ya Allah, aku nak belajar Quran sebab aku nak betulkan bacaan aku, ya Allah. Satu niat. Yang kedua, ya Allah, aku nak belajar Quran supaya nanti aku baca Fatihah dalam solat betul. Dan dapat tambah lagi niat. Ya Allah, aku ni, ya Allah, nak belajar sampai khatam ni. Kalau dapat belajar dengan rumah ngaji ni, kalau boleh niat belajar daripada muka surat pertama, daripada Fatihah sampai khatam. Jangan belajar sekerat jalan. Niat nak belajar sampai khatam. Andainya apa-apa jadi pada kita, mati ke tengah-tengah belajar ni belum khatam, tapi kita dah sampai ajal, maka pahala belajar sampai khatam itu kita dapat. Walaupun belajar belum khatam, kita dah mati dah. Seterus lagi, niat lagi apa? Kita nak belajar ni, belajar Quran sebab kita sayang Rasulullah. Rasulullah kan sakit dada terima wahyu Allah, punya beratnya Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran tu turun atas gunung, atas bukit, pecah bukit dan gunung kerana takutnya mereka pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sampai sesak dada terima Al-Quran.
Sampai mengadu dengan Allah, ya Allah, sesak dada aku, punyalah nurnya Quran ni. Sampai sesak dada aku, ya Allah. Punya sesak, susah payah Rasulullah. Rasulullah pijak batu-batu sampai tenggelam kaki dia dekat batu tu. Artinya, bila wahyu tu turun, jasad Nabi ni berat. Susah payah Nabi dapat Quran sampai ke kita tanpa rasa bersalah, kita boleh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Itu baca selamba je tanpa rasa bersalah. Ibu-ibu sekalian, apa hasil yang kita baca, itu bukan keputusan dia. Kita dah belajar pun baca, kenapa masih tak sedap, kenapa masih ada salah. Itu bukan result dia. Tapi yang Allah nak tengok adalah usaha kita untuk membetulkan bacaan kita. Kita kata, ya Allah, Nabi dapat Quran susah payah, sampai ke aku baca macam ni je. So, tambah satu niat lagi, ya Allah, aku baca Quran sebab aku nak baca kalau boleh macam mana Nabi SAW baca. Walaupun mungkin takkan lan tu dalam bahasa Arab artinya tidak akan terjadi. Hatta huruf dad, Nabi kata, ana afsahu dad. Aku adalah orang yang paling fasih menyebut huruf dad. Nabi cakap macam tu, walaupun kita belajar walau kiri, kanan, depan, belakang, walau dalin. Macam-macam rupa sampai tercabut gigi palsu. Kan? Jadi, usaha kita yang Allah pandang. Sebab kita kata apa? Ya Allah, aku tak mampu nak baca yang terbaik, tapi aku cuba kerana aku sayang Rasulullah. Selama ni kita tak pernah pun niat baca Quran sebab sayang Nabi. Kita nak baca Quran lain, ibu-ibu. Tapi baca Quran dengan belajar lain pahala dia. Ibu-ibu baca kat rumah, baca sendiri, lain. Kemudian bila ibu pergi belajar, ada guru untuk tasmik Quran, balik rumah dalam proses berlatih, tadi jumpa guru, ataupun buat Zoom dengan guru baca Quran. Lepas tu kita seorang-seorang kita berlatih lagi. Selama ni kita baca seorang pahala lain, tapi yang ni kita baca seorang dalam keadaan kita dalam proses untuk belajar, maka pahalanya juga berbeza, ibu-ibu sekalian. Berbeza. Sangat-sangat berbeza. InsyaAllah. Yang lagi tambah lagi niat apa? Ya Allah, aku nak belajar Quran, aku nak istiqamah, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang istiqamah dalam belajar, ya Allah. Rugilah orang yang tak meletakkan diri dia sama ada sebagai seorang guru Quran ataupun pelajar Quran. Orang ini dia tidak smart dalam memilih untuk hidup. Apa maksud tidak smart? Allah beritahu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sebab itu guru saya cakap, don't stop. Jangan berhenti daripada menjadi seorang murid. Jangan berhenti. Walaupun kita kadang-kadang macam kita dah mengajar sana sini. Lah, kena rasa kita ni, ya aku kena ada guru lah. Kenapa ibu-ibu? Kenapa kena ada guru? Sebab bila kita ada guru, kita ada seseorang untuk tegur kita. Saya pergi cari guru saya dekat Dammam di Saudi, sempadan Bahrain. Saya cakap, ada apa-apa yang Ustaz, yang kita panggil dia Anissa. Anissa nak nasihatkan saya. Minta nasihat. Minta nasihat. Sebab letakkan diri kita sebagai seorang murid, kita tak akan rasa besar diri. Kita tak akan rasa besar diri. Okey, dah habis tamat belajar dengan Ustazah Anissa Khadijah. Siapa lagi aku nak cari guru ni? Kena ada niat nak cari guru lain pula. Bukan bererti aku dah belajar dengan dia, guru aku tak sama dengan guru yang baru ni. Percayalah ibu-ibu, setiap satu guru ada dia punya kelebihan masing-masing. Setiap satu guru ada, kita panggil apa, kemuliaan masing-masing. Ambillah peluang ni. Dulu masa saya belajar Quran dengan Syekh daripada Egypt, saya dapat betulkan satu huruf saya, itu huruf Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak menggunakan ra? Lepas tu belajar pula dengan guru daripada Syria. Kita rasa dah betul dah selama ni ibu-ibu sekalian. Belajar pula dengan Nisa Kharijah saya ni, saya dapat betulkan huruf saya kha. Macam mana nak sebut kha, khairi, tak boleh kha. Kadang-kadang kita muncungkan semua kha. Ra muncung. Dia kata la. Huruf ra, huruf kha,
Dia kalau yang baris atas memang dia tebal tapi tak perlu moncong. Orang Melayu semua dia moncongkan. Khairi kan. Lagi Rasulullah tak apalah Rasul. Sebab dia kata moncong hanya untuk huruf dhammah. Kalau ra yang berbaris atas tak perlu ra. Masya Allah, setiap guru kita dapat sesuatu. Setiap guru kita dapat sesuatu. Itu yang lepas ni saya nak kejar Ustazah Suraya pula. Dengan Ustazah Suraya hari tu saya dapat berbincang dengan dia. Subhanallah, dia tegur saya tentang satu bacaan. Saya kata subhanallah tu, saya kata saya mesti cuba azam untuk khatam daripada Alif Lam Mim sampai khatam dengan Ustazah Suraya. Ustazah Suraya kata, Ustazah, dia kata, dia panggil saya adik je lah. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, selalunya saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam kita stop. Dia kata bila hujungnya ada mim dan hujung muwaqaf itu ada nun, maka zahirkan sifat gunnahnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selama ni kita tarik handbrake. Saya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup terus. Rupanya dia tegur saya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sifat gunnah. Masya Allah. Saya kata la hawla wala quwwata illa billah. Ini satu perkara yang sangat indah. Sangat indah ibu sekalian. Kerana ilmu Allah ni Masya Allah. Apatah lagi ilmu Al-Quran. Kita rasa dah betul, rupanya ada lagi tak betul. Macam mana kita kata kita tak nak belajar? Macam mana kita kata kita tak nak belajar? Saya pun meletakkan diri untuk belajar lagi. Saya pasti kalau saya jumpa guru lagi, mesti ada sesuatu yang saya dapat lagi. Macam itulah ibu-ibu. So jangan jadi orang sombong untuk tidak belajar. Orang tak belajar Quran ni kita panggil orang sombong saja. Ya, insya-Allah. Okey, ada soalan lagi ibu-ibu? Kakak-kakak, ada soalan? Saya suka kalau bertanya-tanya macam ni, dekat situ ada poinnya. Sebab kadang-kadang ibu-ibu lebih tahu apa yang nak tanya dan nak tahu pasal apa. InsyaAllah. Ustazah, soalan Puan Rini tadi, dia cakap sebagai seorang suri rumah, masa untuk bersama Al-Quran sangat terbatas. Apa pandangan Ustazah? Okey, Masya Allah. Soalan yang sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagai seorang suri rumah, masa sangat terbatas, sangat benar. Satu perkara, suri rumah ni, setiap apa yang dia buat adalah ibadah. Jadi ibu, kadang-kadang bukan dia tak nak baca Quran, tapi dia tak sempat baca. Dia tak sempat baca, bukan dia tak nak baca. Nak masak, nak tuition, yang ni. Jadi ibu ni rahmati Allah. Lepas tu bila malam nak ngaji, suami panggil, ya Rabbi, ya Allah. Jadi percayalah. Okey, saya nak bawa satu kisah seorang wanita hebat yang bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ni adalah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam dia, ibu ada dekat Mesir. Sayyidah Nafisah ni makam dia dekat Mesir. Sayyidah Nafisah ni adalah seorang wanita yang sangat kuat beribadah. Sangat kuat beribadah. Sangat-sangat kuat beribadah. Dan kata apa amalan dia, sampaikan dia punya kehebatan dia sampai macam seolah-olah dia ada karomahnya. Pernah sekali Sungai Nil kering. Orang mengadu kat dia. Dia bagi dia punya selendang, letak dekat Sungai Nil, berair balik Sungai Nil tu. Tak benda ni tak mustahil. Karomah seorang orang-orang soleh dan salihah ni. Hatta Imam Syafi'i sendiri, dia kata kalau aku mati, aku minta Sayyidah Nafisah solatkan jenazah aku. Jadi Imam Syafi'i, masa dia wafat, dibawa jenazahnya ke rumah Sayyidah Nafisah dan disolatkan di belakang tabir. Itu Sayyidah Nafisah. Itu satu.
Dan ada lagi seorang, saya tak ingat nama dia, tapi yang ni pernah ditanyakan oleh Fatimah radhiyallahu anha, anak anda Rasulullah SAW. Bila Nabi SAW cakap, Fatimah, engkau memang penghulu syurga. Engkau menjadi orang pertama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kau ada seorang lagi yang akan mendahului engkau masuk syurga. Dia kata, macam mana tu? Maksudnya rupanya Fatimah tu akan naik kenderaan syurga dan perempuan ni diberi kemuliaan untuk tarik Fatimah punya kenderaan. Jadi dia lah masuk syurga dulu. Jadi Fatimah nak tahu, dia cemburu apa amalan perempuan ni sampai dapat kemuliaan macam tu. Dan dia pergi siasat lah, dia pergi jumpa perempuan tu. Tapi nak pergi jumpa perempuan tu, siasat masing-masing dah tahu cerita ni. Tak dapat nak masuk, dia kata aku tak minta izin suami aku untuk orang masuk rumah aku walaupun perempuan. Dan akhirnya sampailah dia dapat masuk ke rumah perempuan ni. Dia kata, apa amalan kau sampai kau dapat kemuliaan macam ni? Adakah kau baca Quran daripada malam sampai ke pagi? Adakah kau berpuasa setiap hari? Rupa-rupanya perempuan yang amalan dia biasa-biasa saja, ibu-ibu. Dia buat solat fardu, dia puasa Ramadan, puasa fardu. Cuma ibu-ibu, apa yang dia buat ialah dia ni setiap kali suami dia balik, dia akan tunggu suami dia. Dia akan tunggu suami dia. Dia akan bagi secawan air, dia akan bagi simboliknya satu rotan. Kan? Ada 3 perkara yang dia buat. Bila dia bagi air, dia kata, abang nak air. Artinya suami masuk rumah jangan tanya daripada mana, bagaimana. Macam mamak lah, orang duduk je kat kedai dia, air apa, dia tarik satu, memang mi goreng satu. Dia terus tanya nak makan apa, nak minum apa. Ni kan kadang suami balik bukan tanya dapat abang nak air ke, nak minum ke. Dia jadi pegawai penyiasat daripada mana, pergi mana, kenapa kau tak jawab? Kan tu sebab kadang orang lelaki lebih suka lepak mamak daripada lepak kat rumah. Jadi ibu kena hati-hati. Jadi yang perempuan tadi, yang solehah ini, dia suami dia balik, dia terus siapkan welcome drinknya. Yang kedua, dia ada satu rotan. Dia kata, abang, dia kata, wahai suamiku, kalaulah aku salah dalam menguruskan rumah tangga ini, ampunkanlah aku. Kau tegurlah aku. Itu satu. Sebenarnya rotan tu simbolik je, dia tak kena rembat pun. Dan akhir sekali, wanita ni dia mengangkat kainnya hinggalah ke pangkal pehanya. Maksud dia cakap macam ni, bila suami dia balik, abang nak air atau nak saya? Macam tu. Ibu faham ke tak faham? Dia offer sebelum dia minta, ibu. Terus Allah bagi syurga tanpa hisap. Allah bagi syurga tanpa hisap. Jadi ibu yang kita nak bincangkan di sini, ibu ada kesempatan ngaji. Tapi kalau ada keperluan yang perlu diuruskan, uruskan. Semua itu adalah ibadah. Katakanlah malam tu minta izin pada suami dulu, abang. Macam Sayyidah Nafisah tadi, amalan dia apa ibu? Sebelum dia tidur, dia akan tanya suami dia. Dia kata, wahai suamiku, adakah kau memerlukan aku pada malam ini? Kalau suami dia kata, yes, I need you. Kalau suami dia kata macam tu, Masya Allah, maka bersiap-siaplah Sayyidah Nafisah untuk melayan suami dia. Kalau suami dia kata, tak apalah kau nak beramal, silakan. Tak apalah, apa ngantuk lah, nak tidur lah, sakit pinggang lah contoh. Maka bila dia dapat izin suami, dia akan beramal. Dia akan beramal, Masya Allah. Jadi ibu, sebab itu perempuan janganlah rasa kadang-kadang kita bukan tak nak ngaji, tapi banyak lagi perkara yang perlu kita uruskan. Dan lagi satu ibu, sebenarnya boleh, tapi dengan syarat kita doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku pembaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, sepanjang siang dan sepanjang malam. Bak kata guru saya, dan kita pun ada juga urusan-urusan dunia yang perlu kita uruskan, yang kita tak mampu untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran sepanjang siang dan sepanjang malam. Jadi ibu, niat untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran siang dan malam. Walaupun kita tak dapat, tapi hari-hari itu berlalu dengan niat-niat yang baik, iaitu kita seolah-olah kita baca Quran sepanjang hari dan sepanjang malam. Tapi ibu jangan niat saja. Ada kesempatan, bacalah Quran. Kalau suami panggil, tutuplah Quran. Kalau suami lapar, tutuplah Quran, pergilah masak. Ya Allah. Dan ibu, orang yang beradab dengan Al-Quran, dia beradab ni, dia akan peluk Quran. Kalau dia tak sempat nak baca, dia akan cakap dengan Quran. Kata Quran ni sahabat kan? Dia kata, awak, saya nak masak. Suami saya lapar. Nanti malam, kalau semua urusan saya dah selesai, kita jumpa tau. Cium, peluk Quran. Masya Allah, itu hubungan yang sangat rapat walaupun tak sempat nak baca. Tapi dia ada hubungan itu. Jadi ibu,
Yang paling kita takut yang langsung tak ada hubungan. Bila tak ada hubungan, dia lama tak jumpa, dia tak rasa apa-apa. Kalau kita ada hubungan, kita lama tak jumpa, kita ada rasa bersalah. Ya Allah, aku tak jumpa Quran lagi hari ni. Ya Allah, ada tetamu. Ya Allah, tetamu datang. Takkan kita nak baca Quran? Ibu-ibu yang mulia, Mama mana? Katakanlah keluarga belah mertua datang. Mama tengah baca Quran, dia nak habiskan lagi setengah juzuk. Oh ya ke? Mak mentua duduklah situ ambil air sendiri. Apa sendiri, apa nak jadi. Itu salah letak amal. Itu kita jaga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Quran. Hubungan kita dengan manusia kita tak jaga pun tak jadi juga. Sebab Al-Quran adalah akhlak yang mulia. You baca Quran, you belajar Quran, pergi kuliah Quran. Tapi akhlak bukan akhlak Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Kan? Sedangkan Al-Quran perintahkan kepada kita layan tetamu. Al-Quran perintah kepada kita khidmat mak dan ayah. Siapa ada ibu dan ayah? Ni kita ada mak dan ayah, kita sibuk dekat baca Quran. Kita tak pedulikan mak ayah yang sakit. Itu artinya kita tidak membudayakan Quran. Kita pandai baca je, tapi tak amal. Okay? InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Saya harap saya dah menjawab lah. Ya. Apa soalan tadi? Soalan pasal apa? Aplikasi Quran dekat mana ni? Tolong bacakan soalan boleh? Tolong Salam bacakan Ustazah. Mas. Salam Ustazah. Dalam zaman cyber ini, banyak aplikasi-aplikasi dan media-media yang menyediakan kemudahan mengaji. Ada segelintir sahabat-sahabat di luar yang lebih memilih belajar dari aplikasi-aplikasi tersebut daripada bertalaki dengan guru. Mohon Ustazah beri pencerahan. Okay, good question. Soalan yang sangat bagus. Okay, ibu sekalian. Silakan guna aplikasi-aplikasi pen yang boleh baca Quran, laptop yang boleh baca Quran, handphone boleh baca Quran, jam boleh baca Quran. Silakan. Tapi itu hanyalah alat bantu belajar. Okay, ibu ingat Itu hanyalah alat bantu belajar dan alat bantu mengajar. Tapi kita tetap juga menggunakan talaki, iaitu kita perlu berguru untuk mengambil keberkahan sistem belajar Quran. Okey, jelas tak soalan saya? Contoh, ibu-ibu nak tasmik dengan guru-guru. Sebelum tasmik, ibu-ibu dekat rumah, buka kat YouTube, share baca. Baca, buka balik, rewind balik. Baca balik, ulang balik, baca balik. Itu tak salah. Itu proses bantu belajar. Tapi kalau ibu kata, tak apalah, saya tak nak mengaji kat rumah ngaji sebab saya kan sekarang ni berguru dengan Mishari Rashid. Mak Imam Makkah guru kan? Itu bukan guru, itu bukan bertalaki, itu dongai ya. Jadi jangan salah faham. Guru saya Mishari Rashid kata, wah saya belajar dengan Imam Sudais. Imam Sudais kau belajar Zoom dengan dia ke? Online meeting ke? Taklah dongai kat YouTube je. Itu bukan belajar talaki. Itu proses bantu belajar. Okay? Kita tetap memerlukan guru untuk bertalaki. InsyaAllah. Selesai jawapan tu? Tak kisah nak guna pen ke? Nak guna Quran ke? Nak guna YouTube ke? Boleh. Tapi itu hanya alat bantu. Cuma sekarang ni... Ustazah. Ya. Ada soalan daripada Hajah Salma Hashim ni. Dia dah 10 minit hantar. Ya saya. Soalan daripada dia. Assalamualaikum Ustazah. Macam mana kita nak tegur orang yang lebih tua dari kita? Dia seorang yang sangat menjaga amal ibadah. Rajin membaca Al-Quran tetapi memutuskan silaturahim dengan adik-beradik. Itu maksudnya tak faham lah tu. Kan? Tak faham. Quran kata, dalam hadis beritahu, la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Allah tak cakap tak akan masuk syurga orang memutuskan silaturahim kecuali dia ngaji banyak. Dia semayang banyak, sedekah banyak, dia putus silaturahim pun tak apa. Tak ada. Tak ada macam tu. Tak kira lah kau baca Quran banyak ke, kau puasa banyak ke, sedekah banyak, tapi kalau kau putuskan silaturahmi, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk syurga. Ya, tak akan masuk syurga. Jadi soalan ni macam mana nak tegur? Kalaulah itu sebab pentingnya kita ni berguru.
Kalaulah orang yang kita nak tegur tu, dia ada guru, ngadu kat guru dia. Minta guru dia nasihatkan dia. Tak kira lah guru tu lebih muda daripada dia. Okay? Itu pentingnya kita ni hidup berguru. InsyaAllah. Saya rasa itu salah satu cara lah untuk kita menasihati. Sebab kalau menasihati direct, kadang-kadang orang ni ada ego dia. Mintalah guru dia yang menasihati dia. Wallahu ta'ala alam. Okay? InsyaAllah. Okay, ada soalan lagi? Ustazah, ada soalan daripada Siti Hartini Solikin. Ya. Ustazah nak tanya, kita belajar mengaji lebih baik dengan guru wanita atau lelaki? InsyaAllah. Soalan yang sangat bagus. Ibu-ibu, kalau ada pilihan, mengajilah dengan guru wanita. Kalau tak ada pilihan, dah habis dah. Habis ustazah, tak ada, semua mati dah ustazah. Contoh ya ni, contoh ibu-ibu, contoh. Barulah kita nak mengaji dengan guru lelaki. Khususnya belajar talaki. Ibu tahu tak, talaki Quran ni, guru kena tengok mulut murid, murid kena tengok mulut guru. Itu sebab kalau boleh, please belajarlah dengan guru wanita. Ni kalau tengok wala Allah, seksi yang muncul warni, ya Allah. Godai mana ustaz, kan? Kan? Jadi kalau boleh, belajarlah dengan guru wanita. Ada je banyak guru-guru Quran perempuan sekarang ni. Pilihan kat kita je. Tapi kalau belajar tafsir, nak dengar tak ada masalah. Tapi yang talaki ni, one to one. Sebab talaki kena duduk dekat. Kena tengok mulut. Kena tengok macam mana lidah angkat, lidah terjual, lidah depan ustaz. Aduh ya, macam mana tu? Macam mana tu? Kan? Maka adalah lebih baik carilah guru talaki perempuan. InsyaAllah. Niat ada Allah sediakan, insyaAllah. Okay? InsyaAllah. Silakan. Ada soalan lagi? Ada ustazah banyak ni. Daripada Hajah Sab. Apa pandangan yang mulia ustazah tentang orang tua yang tidak pandai mengaji tapi anak-anak sediakan iPad atau phone untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran? Itu satu usaha yang baik. Ya. Itu satu usaha yang baik sebab macam orang tua tak tahu ngaji, dulu dia tak dapat peluang macam ni, kakak-kakak sekalian. Mak-mak kita dulu tak dapat peluang macam ni, kesian kat dia orang. Ya, lepas tu bila anak dia ada, anak dia siapkan lah pen al-qalam lah, iPad lah nak dengan Quran lah. Masya Allah, itu satu perkara yang baik. Tapi ada lebih baik kan kalau mak kita tu, kita carikan guru untuk ajar dia mengaji. Walaupun tak, maksud dia mustahil lah untuk dia dapat nak sebut dengan gigi dah tak ada, tak ada kan. Mustahil lah nak pandai contoh. Tapi ibu kita tu akan berada dalam keadaan sedang dalam belajar Quran. Kalau boleh carilah guru untuk mengajar dia. Ya? Yang tu saya kata tadi iPad, apa tu semua itu hanya alat bantu saja. Ya? InsyaAllah. Okey, daripada Puan Hasan Abdullah. Assalamualaikum Ustazah, nak tanya, mana yang lebih Allah suka? Ada orang tak pandai mengaji tapi akhlak macam Al-Quran. Ada yang pandai baca tapi akhlak jauh dari Al-Quran. Terima kasih atas jawapan Ustazah. Jawapan dia dua-dua tu penting. Pandai ngaji dan perlu akhlak mulia. Kalau akhlak mulia tak pandai ngaji pun okey, tapi kuranglah. Rugilah, rugi. Lepas tu orang pandai mengaji, akhlak pula. Yang tu lagi parah. Pandai mengaji, akhlak pula tak mulia. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita takut orang yang dulu masuk neraka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang alim, orang-orang pandai baca Quran. Na'udzubillah min zalik. Jadi dua-dua tu perlu. Sebab apa kita ngaji? Sebab kita nak dapat akhlak yang mulia. Sebab kita nak faham Allah suruh buat apa. Daripada Quran tu lah dapat perintah-perintah Allah. Allah kata wabil walidaini ihsana, dengan mak bapak buat baik. Baca Quran kan. Tapi akhlak tak ada dengan mak bapak. Artinya tak sampailah perintah Allah tu. Walaupun dia baca tapi dia tidak amal. Sebab itu kita kena doa. Jadilah kita ni orang yang bukan sahaja baca tapi cuba faham dan cuba amal. InsyaAllah. Sebab itu Allah bagi kita Rasul. Allah bagi kita Rasul, ibu-ibu sekalian. Untuk kita tengok contoh amalan dalam Al-Quran.
Sunnah Nabi adalah tafsir daripada Al-Quran. Akhlak Nabi adalah tafsiran daripada Al-Quran Al-Karim. Okey? InsyaAllah. Ibu-ibu, sebab itu ketika saya pergi Mekah hari itu, saya dapat peluang menziarahi makam Siti Aminah, ibu Nabi Abdul Wahab. Aminah binti Abdul Wahab. Alhamdulillah. Di Abwa, di Abwa. Dah lama saya idamkan nak pergi sini. Alhamdulillah, lebih kurang 300 kilometer daripada Mekah. Jauh juga. Jadi ibu, sampai dekat situ baru saya, yelah, kita buka balik sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah masa umur 4 tahun dia dipulangkan kepada ibunya Siti Aminah. Masa dia 4 tahun, Halimatus Sa'diyah pulangkan. Saya pergi juga ke kampung Halimatus Sa'diyah di Taif. Jadi subhanallah, kemudian pada umur 6 tahun ibunya Aminah bawa Rasulullah pergi ziarah makam ayahnya di Madinah. Di Yathrib. Yathrib itu adalah Madinah. Jadi ibu sampai bila pulang, Yathrib ni dulu adalah kota yang banyak wabak. Sebab itu salah satu sebab yang kemungkinan kata ulama, Aminah pergi Yathrib, pergi ziarah makam Abdullah, ayahanda Nabi, dan bila pulang sampai ke Abwa ni, dia jatuh sakit. Maka dekat situ kuburnya di atas bukit, ibu-ibu, atas bukit. Jadi subhanallah, Rasulullah tu rupanya masa mak dia sakit tu, Rasulullah duduk kat kepala ibunya. Kemudian ibunya, sebelum ibunya wafat, ibu dia bagi tahu, dia kata yang tua, yang muda akan tua, yang hidup akan mati. Nanti walaupun aku mati, aku telah tiada, nama aku akan disebut-sebut selepas kematian aku. Itu kata Aminah. Subhanallah, Rasulullah ni menangis dia. Dan 53 tahun selepas itu, 53 tahun selepas itu Rasulullah datang ziarah balik ketika itu Haji Wida. Rasulullah mengerjakan Haji Wida, haji yang terakhir, pertama dan terakhir Rasulullah. Rasulullah singgah minta sahabat-sahabat buat kemah di situ. Dan Rasulullah duduk di satu tempat, rupanya di situlah makam Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunda Nabi duduk, dia kata inilah ibuku, dia kata subhanallah. Itu maksudnya Nabi nak tunjuk akhlak yang mulia. Nak tunjuk akhlak yang mulia. Kita baca Quran sebab kita nak dapat akhlak yang mulia. Orang baca Quran, orang pertama yang dapat akhlak dia, kesan dia ialah ibu bapa kita. Kalau ibu seorang isteri, seorang pembaca Quran yang baik, orang yang dapat akhlaknya adalah suami ibu. Kalau ibu rajin baca Quran tapi dengan suami kata bahasa-bahasa yang agak kasar, tak tahu nak merendah diri, itu bukan akhlak Al-Quran. Orang yang baca Quran, orang yang pertama yang dapat akhlak Qurannya adalah suaminya. Adalah anak-anaknya, adalah ibu mertuanya, adalah adik-beradiknya. Kerana apa? Kerana itu adalah akhlak Al-Quran, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. InsyaAllah. Okay, Ustazah ada soalan lagi. Macam mana je Ustazah kalau isteri yang ajar suami mengaji, kadang terkuat suara kat suami tu? Contoh dia cakap, sayang, tu tak betul. Salah letak lidah nak sebut mahraj nada suara tu. Buatlah. Okay. Boleh tak salah nak ajar suami. Tapi berhati-hatilah. Kalau boleh suami tu biarlah belajar dengan orang lain pada pandangan saya. Tapi kalau sekadar nak tegur-tegur bacaan, sebab kan tertinggi suara pula. Nanti ibu rasa ibu pandai pula pada suami. Itu pun tak tahu. Yang rasa tu yang bahaya tu. Ibu rasa tu yang bahaya. Bolehlah nak tengok-tengok sesekali, jeling-jeling baca Quran, bang salah tu bang. Kalau boleh biarlah suami tu belajar dengan guru lain. Okay? Kalau boleh. Tapi kalau suami tak kisah, it's okay. Tak apalah, tak ada masalah. Malah benda tu boleh jadi hiburan pula kat dia orang suami isteri. Tak ada sambil masalah. gelak-gelak lah Ustazah. Boleh gelak-gelak, maafin muskilah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Ustazah, saya nak tanya. Kalau seseorang tu dia belajar Al-Quran tapi banyak guru Ustazah. Dari satu guru ke satu guru, macam mana tu Ustazah? Okey, kalau boleh habiskan satu-satu. Habiskan satu-satu. Habiskan satu-satu kalau boleh.
Tapi kalau dia tengah belajar tasmih Al-Quran, dalam masa sama ada guru mengajar tafsir, dia pergi belajar tafsir, tak ada masalah. Tapi yang talaki, yang saya cerita ni pasal talaki Quran. Talaki tu satu-satu, jangan tamak. Itu namanya nafsu beramal. Dah talaki dengan ustazah ni, nak talaki pula dengan situ lama-lama. Sini tak habis, situ tak habis. Kan? Yang dikejar tak dapat, yang dikandung berciciran. InsyaAllah. Okay, Bibu. Ada lagi soalan? Ada Ustazah. Okey Ustazah, soalan ni. Ada kala membaca Al-Quran bersedia di rumah tanpa guru, sekiranya ada kesalahan seperti sebutan makhraj, tajwid dan sebagainya, adakah Al-Quran akan melaknati si pembaca? Ni orang yang baru nak belajar. La. Itu kita belajar bertalaki dengan guru, balik rumah itu learning process. Praktikal, buat matematik perlu latihan. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim. Dan salah dalam membaca adalah proses untuk belajar Quran. Mana dia orang pergi berguru balik baca terus pandai jadi Syarifah Kasib? Tak ada. Mana ada. So kita pergi berguru, balik rumah kita baca sendiri salah. Tak kena laknat sebab itu proses belajar. Itu proses belajar. Alladzina yaqra'ul Quran. Orang yang baca Quran wa huwa mahirun bih, dan dia mahir membacanya. Okay? Ma'as-safaratil kiramatil bararah. Darjat dia tu macam Jibril. Ada yang kata darjatnya sangat dimuliakan oleh Allah. Walladzina yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Quran wa huwa yatata'ta' bih, tapi dia baca merangkak-rangkak. Alaihi syaq, dia bersusah payah untuk belajar. Dahlah baca merangkak, cari guru untuk belajar pula. Lahu ajran, dia dapat 2 kali ganda pahala daripada orang yang mahir itu tadi. Ini adalah satu kata-kata yang sangat indah daripada Rasulullah SAW sebagai satu motivation untuk kita, supaya kita ni janganlah takut, dah tua baru nak belajar, udahlah baca salah lagi, tak betul lagi. Dah 2 tahun ni tu ya, sampai situ tak bergalih-galih. Dah 2 tahun macam tu juga. Tak apalah. Nabi kata orang yang baca merangkak dapat 2 kali ganda pahala daripada orang yang pandai. Pertama, pahala dia baca walaupun salah. Dia baca walaupun salah dapat pahala? Dapat, sebab dia belajar. Yang kedua, pahala dia bersusah payah untuk belajar. Itu sebab 2 kali ganda dengan orang yang mahir. Orang yang mahir tu dia terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia terus dapat pahala. Tapi orang yang baru nak merangkak tu nangis-nangis kadang-kadang. Ya Allah, susahnya nak baca, ya Allah. Tak apa ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah. Niat, ya Allah, aku nak belajar, nak baca macam Nabi, ya Allah. Nabi dapat aku baca Quran, ya Allah, dapat wahyu susah-susah, ya Allah. Takkan aku nak baca bunyi macam suara aku, bunyi orang Negeri Sembilan, ya. Takkan nak kadang-kadang A'udzubillah. Sampai kan? A'udzubillah. Saya pernah ibu-ibu, ada seorang mbah tu datang nak belajar dengan saya. Itu saya ingat ada umur saya dalam 23 tahun. Ada seorang mbah tu nak belajar dengan saya. Dia kata, Ustazah, mbah nak baca surah Waqi'ah. Dia kata, Waqi'ah. Waqi'ah kot. Dia pun baca. Saya cakap, okey, mbah ikut saya baca. Idza waqa'atil waqi'ah. Dia pun baca. Ija waqa'atil waqi'ah. Ija waqa'atil waqi'ah. Nga. Saya kata nga pun nga lah. Dah puas membotolan tak mau botol, Allah lebih faham. Allah lebih tahu. Tak apalah. Tak apa dia baca salah pun dia tak apalah. Allah Maha faham. Paling tak dia berusaha nak belajar. Kadang-kadang lidah susah. Sebab tu ibu bacalah doa Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku. Bukakan ikatan lidah, fasihkan tutur bicara kita. Ini doa Nabi Musa AS. Ya, insya-Allah.
InsyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Belajar mengaji tak khatam lagi, baru lagi masih dalam surah Al-Baqarah juzuk 1. Tapi di rumah kita baca Quran untuk sampai khatam walaupun baca tanpa guru seseorang kan salah ke Ustazah? Lah, maafin muskilah. Itu latihan. Terima kasih Ustazah. Masya Allah, itu perlu. Itu perlu. Jangan nak jumpa cikgu yang baru belajar. Latihan di rumah walaupun kita baca salah, itu sangat perlu. Kita panggil itu practice make perfect. Itu latihan. Itu latihan, insya-Allah. Tak apa kalau salah baca, tak apa, Allah faham. Dan kadang-kadang yang pandai-pandai ni, maksud saya bukan pandai lah. Jangan takut-takutkan orang yang baru nak belajar. Kau baca salah, satu pahala satu dosa lama kau tak habis, kau tambah dosa baru berbakul-bakul. Jadi orang tu takut nak ngaji. Tak. Kan kalau kita belajar kat rumah, kita baca sendiri, itu adalah latihan untuk kita. Walaupun salah, tak apa, baca je. Sambil tu kata, ya Allah ampunkan aku, ya Allah dalam salah aku membaca, ya Allah. Aku tengah belajar, ya Allah. Ya Allah, kalau boleh aku nak baca macam Nabi SAW, ya Allah. Tapi aku tengah belajar, aku memang banyak salah baca, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Sebab itu Ibu, kalau kita tengok doa khatam Quran kan, ya Allah ampunkan kami kalau kami tidak meletakkan gunnah pada tempat gunnah. Ampunkan kami, ya Allah, kalau kami menidghamkan pada bukan tempat idgham, ya Allah. Ya Allah ampunkan kami kalau sepatutnya ikhfa kami tidak ikhfakan, ya Allah. Kita minta ampun ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah faham, insya-Allah. Ini ada satu soalan daripada sahabat Ustaz ni, soalan lain sikit Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kita untuk sentiasa menjaga hati suami terutama jika kita kadang-kadang berbeza pendapat? Apa yang sebaik-baiknya kita buat ya Ustazah? Buat bodoh lah. Tu Rama buat pandai, lama awak sakit hati. Buat bodoh kan Sona. Maksudnya jangan tunjuk pandai. Kalau ada perbezaan pendapat tu tenang-tenang. Sebab jangan berhujah. Berhujah ni dia tak dapat dengan kemenangan yang tenang. Walaupun menang tapi takkan tenang. Jangan selalu berhujah. Walaupun menang tapi you tidak akan tenang. Jadi kalau berhujah-hujah tu tenang-tenanglah. Kalau keadaan dah okey, cool, abang nak cerita sikit. Saya rasa lah, ni saya rasa. Kalau abang tak nak terima, tak apa, dah tahu abang memang tak nak terima kan. Kan? Cakap. Ini pandangan saya lah. Sebab kalau berhujah ni, walaupun menang, tapi dia tidak akan tenang. Okay? Wallahu ta'ala alam. Apatah lagi berhujah dengan suami dan juga seorang lelaki. Yang sakit nanti hati kita. Lebih baik tak payah berhujah untuk lah. Apa Ustazah ontong-ontong ni lah. Sonyap ni lah. Sonyap ni lah kan. Tapi tak bermaksud kita tak boleh bagi tahu apa pandangan kita, tidak. Tengoklah keadaan. Kalau benda tu sangat jelas salahnya, kita cakap dengan baik lah. Cakap dengan baik-baik. Kata bang, tak adalah, saya rasa lah benda ni tak betul. Cakaplah terus terang. Dia nak terima atau tidak, terpulanglah kepada keegoan dia. Wallahu ta'ala. Ustazah, mana yang terbaik? Kita beramal dengan surah-surah pilihan ataupun kita baca 30 juzuk Al-Quran? Mana-mana boleh. Satu lagi Ibu, saya nak pesan. Pesanan guru saya, nama dia Ustazah Zaidah. Pesanan guru saya. Dia cakap, okey, kadang-kadang perasan tak, makin kita baca Quran, kadang-kadang orang perempuan ni dia jadi macam, dia ada act dia. Tahu tak act? Act dia macam, aku ni ngaji baca Quran. Boleh lah kan. Kadang-kadang suami dia pun dia rasa, laki aku tu tak baca banyak macam aku. Contoh Ibu, kenapa jadi begini? Kenapa? Ibu kena faham, Al-Quran ini rahmat dan Al-Quran ini nur. Nur ni dia cahaya, dia panas. Sebab itu, ulama-ulama pesan balancekan baca Quran dengan selawat. Selawat ni sifat dia sejuk. So ibu-ibu kadang-kadang baca Quran kadang-kadang sampai terlupa nak selawat.
Kalau boleh sebelum baca Quran selawat. And endingkan dengan Quran selawat. Okay? Ending baca Quran selawat. Dan kadang-kadang kita hanya baca Quran tak selawat. Ibu tahu tak? Punyalah pentingnya selawat sampai Allah wajibkan dia jadi rukun dalam sembahyang. Perasan tak? Kalau lah tak ada rukun dalam solat, mungkin kita tak selawat. Asyhadu an la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai ada rukun dalam solat ketika kita bertahiyat kan? Subhanallah. Jadi ibu yang mulia yang dirahmati Allah, maka sebab itu baca Quran juga, tak kira surah pilihan. Masya Allah, tabarakallah. Silakan kan. Dan jadi balancekan juga dengan selawat supaya kita ni tak jadi orang yang panas. Panas ni maksudnya panas dengan amal sendiri. Rasa amal, amal sendiri kita rasa macam kita mulia. Ini bahaya ni Bibi. Perasaan ujub. Ujub. Mana nyobot tak dapat ujub tadi Ajah. Diri sendiri. Nak nyobot dah ujub tu tadi. Terima kasih lah Ajah, tolong saya. Ni Ustaz, minta maaf ya, ni Mak Cik nak tanya. Tadi Ustaz kata Al-Quran ini ada nur dan ada apa tadi tu? Ada dua kan? Ada nur. Dia rahmat. Rahmat. Sebab dia mukjizat dan yang paling penting Al-Quran ini nur. Nur ni sifat dia cahaya ni sifat dia panas. Bukan berarti baca Quran ni kita jadi pandai bagan, tidak. Cuma guru saya cakap balancekan dengan selawat. Umi ada teringat tu almarhum guru Haruddin pun ada sebut berkenaan itu. Dia kata panas. Dia kata. Betul. Ya. Jadi balancekan dengan selawat ibu-ibu. Itu sebab kadang-kadang macam pelajar-pelajar kita ni kalau yang masuk madrasah kan dia hafal Quran. Tapi sebab itu dia kena ada waktu-waktu untuk dia berselawat. Untuk tone down kan rasa-rasa, tenangkan hati-hati dia. Allah Ta'ala alam. Sebab itu patutlah orang baca Quran ni walaupun tenang tapi rasa penat dia lain Ustazah ya. Ya betul. Masya Allah. Quran ini mukjizat, Masya Allah. Mukjizat. Sampai gunung pun pecah. Hebat kemuliaan Al-Quranul Karim. Tapi manusia yang mengambil amanah ini. Kita yang dapat amanah ini sebagai khalifah Allah. Jadi kita kena balancekan dengan selawat. Sebab kalau Quran, Masya Allah, Quran lama-lama budak-budak jadi kadang-kadang perasan tak? Pelajar-pelajar tahfiz pun dia menghafal lama dia stres. Sebab itu kalau madrasah dia kena ada satu hari Jumaat selawat, buat qasidah burda. Allahumma salli. So dia akan relax. Dia akan cool. Dia macam seolah-olah macam kalau mesin gergaji pun kita kena curahkan minyak-minyak dia supaya benda tu tak panas kan. Jadi itulah perumpamaannya ibu-ibu sekalian. Okay, Masya Allah. Ibu baca Quran tak apa, baca. Tapi kena ada balancekan dengan selawat juga. Selawat tu umpama menyejukkan. Menenangkan. Sungguh, dia memang menyejukkan dan menenangkan. Ustazah minta maaf ya, Umi yang mencela ya. Silakan. Ini bukan nak takbur atau ujub tentang amalan. Betul. Umi memang setiap hari, Umi nak tahulah whether salah or not lah, nak minta kalau Ustazah betulkanlah Umi baik. Umi memang tiap hari baca surah Al-Kahfi 10 awal 10 akhir tu seperti dianjurkan oleh guru Umi. Lepas tu kalau hari Jumaat tu kalau boleh habiskan surah Al-Kahfi. Dan itu setiap hari dan juga Umi baca sebab Umi dapat daripada Ustazah Fatimah Zahra. Dia kata baca surah Al-Fajr setiap pagi untuk menenangkan jiwa. Lepas tu ada satu guru lagi kata, dia kata baca surah Al-A'la lah. Jadi Umi dan juga surah At-Tarabun lah untuk daripada kita banyak wabak penyakit, banyak untuk macam-macam lah surah At-Tarabun tu. Jadi Umi amalkan yang surah-surah tersebut. Di samping itu Umi baca Al-Quran kan Umi sambungkan untuk menghabiskan Al-Quran tu macam 1 atau 2 page saja. Adakah amalan Umi itu betul ke tidak ke ataupun macam mana? Masya Allah. Okey, satu ibu-ibu, amalan tu Masya Allah, selagi Quran, tak ada yang tak betul, boleh amal, Masya Allah. Satu je pesanan saya ibu-ibu untuk saya dan kita semua. Habis saja ibu-ibu beramal, ucapkanlah satu kalimah. Iaitu
Taqabbalallah. Ibu-ibu habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Taqabbalallah ya Allah. Aku semayang tadi ya Allah. Please, terimalah dia ya Allah. Ibu baca Quran kan? Habis baca Quran. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tutup Quran. Ya Allah, taqabbalallah. Ibu bayangkan, kita solat pun kadang-kadang ada solat yang dicampakkan ke wajah kita. Ada solat yang merdud yang Allah tolak. Na'udzubillah. Sebab itu kita minta Allah SWT, terimalah amalan aku ni ya Allah walaupun ada kurang ya Allah. Baca Quran tu, merangkak-rangkak. Kita menangis ni baca merangkak, takut salah, takut dosa. Habis saja baca walaupun merangkak ibu-ibu. Ya Allah, taqabbalallah. Terimalah ya Allah. Walaupun banyak kurang amal aku ni ya Allah. Walaupun banyak salah aku baca ya Allah, terimalah ya Allah. Please ya Allah. Kadang-kadang kita rasa tak sempurna, yang tu yang Allah terima. Orang kadang-kadang baca berdangung-dangung. Berdangung-dangung, zang-zang. Mungkin Allah tak terima. Mungkin dia ada ujub, dia ada riak. Na'udzubillah. Yang baca mengangkat walad. Mungkin yang itu yang Allah terima, Masya Allah. Maka endingkan setiap amalan. Habis baca Kahfi 10. Ending 10. Taqabbalallah. Ibu habis zikir subhanallah, 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 subhanallah. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Nak tidur? Ya Allah, kau terimalah semua amalan aku hari ni. Ya Allah, mana tahu ni aku, ini tidur yang akhir untuk aku. Ya Allah, kau terimalah amalan-amalan aku ni ya Allah. Yang salah-salah tu kau janganlah berkira bona Tuhan. Kau ampun je lah Tuhan. Begitulah ibu-ibu. Ikut bahasa kampungnya. Kan? Ya Allah, aku mengaji ya Allah. Dan tahu banyak salah. Baru nak belajar dah tua. Baru jumpa rumah ngaji. Ya Allah, mana yang salah tu kau ampunkan je lah. Janganlah berkira dengan aku ya Allah. Kita pun senang hati. Sebab kita present dekat Allah amalan kita walaupun kurang. Ampunkanlah aku ya Allah. Maka barulah kita terasa beramal dengan fakir. Kalau tak, kita akan rasa beramal dengan begitu beramal, kita rasa mulia ibu-ibu. Sebagai hamba lah kan. Presentlah amalan sebagai seorang fakir. Sebagai seorang hamba. Jangan present amalan sebagai orang yang alim. Jangan present amalan sebagai orang yang rajin beribadah. Astagfirullah, ya Allah, ampunkan kami atas kekurangan kami ya Allah. Presentlah amalan kita sebagai seorang yang fakir pada Allah. Bukan kerana kita ni seorang yang pandai dengan ilmu tu, pandai dengan amal itu, rajin dengan amal itu. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah. Ibu-ibu yang mulia, saya rasa saya nak tutup majlis ni, bukan tutup lah, saya endingkan dengan doa-doa. Saya ada buat doa-doa untuk belajar Quran, belajar menghafal, belajar Quran. Ada dua doa yang penting. Ada dua doa penting. Saya ada tulis dalam bentuk, nanti saya akan send, nanti mungkin boleh share. Saya buat dalam bentuk lukisan ya ibu-ibu. Saya buat dalam bentuk lukisan. Doa yang pertama ialah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribni ila hubbak. Itu satu. Yang kedua, Allahumma inni nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kurniakanlah aku jiwa yang tenang bila bersamamu. Tu'minu biliqa'ik, hati yang sangat percaya bahawa aku pasti akan bertemu denganmu ya Allah. Wa tarda biqada'ik, dan juga hati yang sentiasa redha dengan takdir-takdir yang kau tetapkan untuk aku ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan hati yang rasa cukup dengan segala yang kau bagi pada aku. Doa ni doa belajar. Nampak doa belajar apa kaitan dia? Sebab bunyi dia sangat beremosi. Apa ibu-ibu, nanti saya tunjukkan, nanti saya minta PA saya send gambar-gambar ni.
Kalau ibu-ibu berminat untuk jadikan dia sebagai hiasan di rumah, sebab saya buat lukisan saya juga pada doa-doa tu, nanti ibu-ibu boleh tengok dan boleh order lah. Lukisan tu hand painting bukan ni, saya tak buat print lagi. Siapa nak kena buat hand painting. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustazah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan saya minta Ustazah sebagai penutup, silakan Ustazah membaca doa sebagai penutup. Semoga barakah pertemuan kita pada kali ini, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا وقراءتنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Ada yang tanya tadi mana nak dapat lukisan-lukisan tu, insya-Allah nanti boleh pengurusi rumah ngaji ke siapa yang berurusan dengan PA saya nanti boleh book dengan PA saya insya-Allah. Nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar insya-Allah. Baik, insya-Allah.